Pada awal aku menghuni pondok agama di sini, beberapa jiran datang untuk berkenalan denganku. Banyaklah soalan yang mereka kemukakan. Aku pun jawablah yang sejujurnya. Aku memang asal orang sini. Zaman kanak-kanak aku habis di sini. Aku bersekolah rendah di sini selama 6 tahun. Kemudian bersekolah menengah selama 3 tahun. Aku tinggal dengan nenek kerana ibu kandungku meninggal sejak aku kecil. Apabila nenek meninggal dunia, aku berpindah ke rumah ayahku di Alor-Star. Meneruskan pelajaran di sana, kemudian bekerja, berkahwin dan mempunyai anak. Sekarang, anak-anak aku sudah bekerja dan berkeluarga. Aku balik semula ke sini selepas bersara dan mahu mendalami ilmu agama di sebuah pondok ternama di sini. Lagi mereka bertanya nama ayahku. Aku beritahu yang sebenarnya dan menambah bahawa aku sudah tidak ada sesiapa lagi di sini. Emak saudara dan bapa saudara semua sudah meninggal dunia. Salah seorang daripada mereka berkata bahawa aku ada lagi seorang bapa saudara di sini. Aku kata, dah tak ada. Aku sebut seorang demi seorang nama bapa saudaraku dan nama emak saudara. Semua sudah tiada. Yang ada hanya sepupuku saja. Jiran itu berkeras mengatakan aku masih ada bapa saudara di sini. Aku kata, baik, kalau macam tu, tunjukkan saya rumahnya. Temankan saya ke rumahnya. Seperti jejak kasih pula. Esok pagi, aku memandu ke rumah yang dikatakan oleh jiran itu. Jalan berturap di tebing sungai, kemudian meneruskan kenderaan ke minitar di tengah sawah. Rumahnya di dalam kebun buah-buahan seperti durian, rambutan, manggis dan langsat. Aku ikut saja. Mungkinkah dapat bersua, bertahun telah terpisah, rindu hati tak terkira, hanya namamu di bibirku. Bukan saja ku kemari kerana sayangkan dirimu. Kalau ku dapat bertemu, alangkah bahagianya hidupku. Cubalah engkau fikirkan, beribu batu ku datang, tanah airku tinggalkan. Oh, marilah, datanglah padaku. Tidakkah engkau merasa kasih saudara terpisah? Di mana engkau ku cari, tapi tidaklah mengapa kali ini tak berjumpa. Ku tidak berputus asa, lain kali ku datang lagi untuk mencari adikku. Beribu batu ku datang, tanah airku tinggalkan. Oh, marilah, datanglah padaku. Tidakkah engkau merasa kasih saudara terpisah? Di mana engkau ku cari, tapi tidaklah mengapa kali ini tak berjumpa. Ku tidak berputus asa, lain kali ku datang lagi untuk mencari adikku.
Dia memberi salam dan kami dijemput masuk ke dalam rumah. Semasa memberhentikan kereta di halaman rumahnya yang agak luas, aku sudah terbaca di papan tanda namanya Abu Hassan bin Saud. Terkejut juga aku. Nama bapaku Hashim bin Saud. Berdebar-debar dan perasaan bahagia menjelma tiba-tiba. Ayah aku sudah 15 tahun meninggal dunia. Adiknya tentulah waris aku dan pengganti ayah. Untuk meyakinkan, aku bertanya nama adik-beradiknya. Dia menyebut nama seorang demi seorang dan akhir sekali namanya. Aku segera berkata, saya anak abangnya yang bernama Hashim. Begitulah perkenalan dan pertemuan aku dengan Pak Cik, iaitu adik ayahku. Dia tidak berkahwin dan tinggal bersama kakaknya yang tidak pandai memasak. Tidak pandai segala-galanya. Sedih juga aku melihatnya. Kakaknya, ertinya emak saudaraku. Mereka adik ayah aku lahir dari ibu yang berbeza. Selepas pertemuan itu, aku beritahu adikku dan kami sama-sama pergi melawat. Kami bawa barangan dapur dan lain-lain pemberian. Kadang-kadang aku bagi duit. Anak-anak aku juga kirimkan duit untuk disampaikan kepada Pak Cik dan kakaknya yang saya panggil maklum. Aku tahu ada yang tidak suka kedatangan aku, iaitu adik Pak Cik dari sebelah ibu yang sama tapi ayah yang lain. Aku panggil Mak Ngah. Aku mahu yang baik dan menjalin persaudaraan. Serba salah juga aku. Aku hanya ingin sambung silaturahmi. Tidak ada niat lain. Aku beritahu anak Mak Ngah bahawa aku tidak ada niat lain. Di dalam hati aku berkata-kata, aku tak inginkan harta. Aku sudah ada segala-galanya. Sedangkan tujuan aku tinggal di pondok agama ialah mencari persediaan untuk akhirat dan sedikit demi sedikit membuang kemewahan. Rasa kakiku melangkah pergi menuju ke destinasi tak pasti. Andai kata ada harapan untukku, berikan ku tanda agar jalanku lebih berarti. Kau ku cinta dari seluruh ragaku,
tak tersentuhkan jua, kabur jua pandangan kekasihku. Berapakah lamanya ketabahanku, mungkin akan pudar. Hairan juga di dalam hati, kenapa kewujudan Pak Cik dan Mak Long menjadi rahsia. Aku bertanya kepada sepupuku. Mereka tahu adanya Pak Cik dan Mak Long. Tapi kenapa aku tidak tahu? Tiada siapa yang beritahu aku. Ayah juga tak beritahu. Suatu hari, anak sulungku datang. Aku mengajak anakku pergi untuk kenalkan kepadanya dengan niat kerana Allah. Kalau aku sudah meninggal dunia, anak aku boleh sesekali datang ziarah. Setibanya kami dapati rumah Pak Cik tertutup. Mak Ngah dan keluarganya ada di meja depan pintu sedang makan-makan sambil berbual dan gelak ketawa. Aku bertanya, ke mana Pak Cik? Sudah meninggal dunia, jawab Pak Ngah. Aku terkejut. Serentak berasa sangat sedih. Lama aku terjegat tanpa suara. Kenapa mereka tak beritahu aku? Aku sudah berpesan, kalau apa-apa hal terjadi, kalau Pak Cik sakit, telefonlah aku. Aku akan datang membawanya ke hospital. Kata mereka, kematian mengejut. Pak Cik sukar bernafas dan meninggal dunia dalam perjalanan dalam ambulans ke hospital. Mayatnya tak dibawa balik ke rumah. Pak Cik dimandikan oleh pihak hospital, kemudian terus dibawa ke kuburan. Sudah 2 minggu berlalu. Pak Cik meninggal dunia pada hari Khamis dan dikebumikan malam Jumaat hari itu juga. Aku bertanya, ke mana Mak Long? Kata mereka, Mak Long pergi ke rumah saudara mereka yang aku tidak kenal. Lama kemudian, aku kembali berfikir. Aku beritahu semua adik-beradikku bahawa adik ayah sudah meninggal dunia. Kemudian, sampai hari ini aku tak dapat bertemu dengan Mak Long. 2 kali aku pergi selepas itu untuk melihat Mak Long. Menjelang raya, aku pergi bawa ketupat dan rendang ayam. Aku tak dapat jumpa Mak Long. Aku pulang dengan sedih. Aku tidak bertanya lebih lanjut kerana tahu mereka tidak suka aku datang. Kali kedua aku pergi untuk berikan daging korban. Mereka sedang duduk ramai-ramai di meja depan pintu, sedang makan-makan. Aku beritahu aku mahu berikan daging korban. Pak Ngah jawab, Mak Long tak ada. Aku hulurkan daging korban. Pak Long yang sambut sambil mengucapkan terima kasih. Bungkusan daging itu diberikan kepada anak perempuannya. Anak perempuannya berkata, banyaknya. Tentulah banyak. Lebih kurang 3 kilo untuk Mak Long dan Mak Ngah. Mak Ngah dan anak-anaknya selalu ada di rumahnya bila aku datang. Aku masih terjegat di situ. Tak ada siapa yang pelawa aku duduk. Lalu, aku mengucapkan terima kasih dan melangkah ke kereta. Dalam perjalanan balik, aku tidak dapat menahan air mata. Apakah Mak Long yang OKU itu dihantar ke rumah kebajikan? Aku menangis terisak-isak sambil memandu. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta
masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati, hingga amat menakutkan menghadapi masa depan, seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Pertemuan sekali ini bagi diriku amat berarti, tetapi ku bimbang untuk menyatakan. Bimbangkan berulang kesilapan. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati, hingga amat menakutkan menghadapi masa depan, seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatang